salam sejahtera. Berita tengah malam bersama saya Tun Julia Muhammad Tahir. Asap debu dari gunung berapi sinabung di Sumatera, Indonesia yang meletus pada pukul 11.37 pagi tadi dijangka memasuki ruang udara negara di utara Selat Melaka dan negeri-negeri di utara serta timur Semenanjung bermula malam ini. Ketua Pengarah Jabatan Meteorologi Malaysia, Jailan Simon dalam satu kenyataan berkata, asap debu letusan gunung berapi itu akan memasuki ruang udara negeri Perak, Kedah, Perlis, Pulau Pinang, Kelantan, Terengganu dan Pahang. Menurut beliau, keadaan itu boleh menjejaskan operasi penerbangan pada paras 1,000 hingga 5,000 meter. Bagaimanapun, orang ramai tidak perlu bimbang kerana ia dijangka tidak menjejaskan kualiti udara negara. Keadaan semasa Indeks Pencemaran Udara IPU seluruh negara menunjukkan kualiti udara baik dan sederhana. Menurut beliau, tiada kesan gempa bumi dan tsunami dijangka melanda negara akibat letusan gunung berapi. Maklumat yang diterima daripada orang awam dibocorkan kepada penjenayah atau sindiket. Tindakan tidak bertanggungjawab 16 anggota dan pegawai polis itu didedahkan Ketua Polis Johor, Dato' Ayub Khan Maidin Piche. Kesemua yang terlibat sudah ditahan dan diambil tindakan. Beliau memberi amaran tindakan tegas akan diambil terhadap mana-mana anggota atau pegawai yang melakukan perbuatan tersebut yang disifatkannya sebagai tindakan pembelot. Saya dah banyak kali cakap dalam PC dan memang kita banyak menerima maklumat daripada orang awam. Kalau tanya saya setakat saya dekat Johor, tuan-tuan, kalaulah 10 maklumat yang diberi oleh orang awam tu, 9 tu memang tepat. Dan banyak kejayaan-kejayaan kita tu, tuan-tuan, adalah berdasarkan maklumat yang diberi oleh orang awam. Beliau melihat perhubungan polis Johor bersama masyarakat masih kukuh dan mengalu-alukan sumbangan maklumat daripada mereka bagi membantu pihak polis membenteras jenayah dalam negeri. Ketua Polis Negara Tan Sri Hamid Badur hari ini mengadakan pertemuan dengan pengasas Hot Burger Malaysia, Muhammad Asri Hamid di Bukit Aman. Pertemuan tersebut dibuat susulan pendedahan Muhammad Asri mengenai premis perjudian dan penjualan rokok haram di Bandar Baru Sungai Buloh, Selangor baru-baru ini. Pertemuan itu turut dikongsikan oleh Tan Sri Abdul Hamid menerusi akaun Facebook pribadi beliau. Semalam, Tan Sri Abdul Hamid memberi jaminan PDRM akan mengambil tindakan segera terhadap pendedahan yang dibuat Muhammad Asri dan akan mengambil tindakan tegas terhadap mana-mana pihak yang bersekongkol melindungi mana-mana aktiviti jenayah dalam negara. Sebelum ini, Asri membuat dakwaan itu menerusi 3 siaran langsung di Facebook Hot Burger Malaysia dan tular sejak 2 hari lalu. Bagaimanapun, Ketua Polis Daerah Sungai Buloh, Superintendent Syafaatun Abu Bakar dalam sidang media semalam menafikan dakwaan itu, malah menyifatkan ia sebagai fitnah dan menjejaskan imej PDRM. Hentikan penjualan daging haiwan eksotik. Itu amaran Sultan Johor Sultan Ibrahim Sultan Iskandar kepada pemilik restoran di negeri berkenaan. Menerusi entry Facebook baginda, Sultan Ibrahim bertitah tindakan tegas akan diambil terhadap pihak yang masih berdegil dan meneruskan penjualan daging haiwan eksotik di negeri itu. Semalam, baginda bertitah Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Perhilitan menjalankan siasatan berhubung kegiatan pemburuan haram di Johor. Titah baginda, pemburu haram tersebut juga disyaki menjual daging eksotik kepada restoran untuk dihidangkan sebagai menu. Dan petang tadi, Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin melakukan lawatan mengejut ke Bandar Baru Sungai Buloh. Turut serta pengasas Hot Burger Malaysia Muhammad Asri Hamid yang menunjukkan beberapa lokasi yang didakwa beliau menjadi lokasi kegiatan judi haram dan penjualan rokok seluduk oleh warga asing seperti didedahkan di dalam video yang menjadi tular. Sementara itu, Datuk Seri Hamzah menjelaskan siasatan ke atas Muhammad Asri bukan satu bentuk hukuman. Sebaliknya, ia adalah tindakan biasa pihak polis bagi membolehkan siasatan lanjut dijalankan terhadap dakwaan Muhammad Asri.
Hanya saudara asli, tapi juga tadi saya bertemu dengan ramai mereka yang menyewa kedai-kedai di sini, memaklumkan memang betul lah ada perjudian haram yang dilakukan di sini. Ianya sudah pun berlarutan, bukan baru, ianya sudah agak lama. Maka untuk mengurangkan perkara yang tidak diingini berlaku di kawasan ini, saya akan cuba untuk menentukan bahawa ianya boleh dapat dibanteras dengan secepat mungkin. Beliau turut memberi amaran kepada anggota atau pegawai polis yang cuba melindungi dan terbabit dengan sindiket perjudian haram. Saya dah bertemu dengan Tan Sri IGP tadi, hari ini. Saya telah pun berbincang tentang beberapa tindakan yang akan kita ambil. Dan insya-Allah dalam masa yang terdekat ini adalah perkara yang telah pun kita bersetuju untuk melakukannya. Dan insya-Allah kita akan lakukan dengan secepat mungkin. Pertama, tindakan yang tegas kalau didapati ada anggota-anggota polis yang terbabit dengan sindiket perjudian haram ini. Orang ramai yang ingin menyalurkan maklumat mengenai jenayah juga dinasihatkan menggunakan saluran yang betul dan berhati-hati dalam membuat dakwaan. Sementara itu, 5 lelaki dan seorang wanita berumur 33 hingga 53 tahun ditahan dalam 2 serbuan di Mersing dan Keluang. Mereka dipercayai terbabit dalam kegiatan pemburuan haiwan eksotik dan penggunaan senjata api secara haram. Johor Datuk Ayub Han Maidin Piche berkata, operasi pertama melibatkan penahanan 3 lelaki di Sungai Lenggor, Jamaluang, Mersing pukul 1.30 pagi semalam. 2 laras senapang buatan sendiri, 3 butir peluru penabur, 3 bilah parang serta 1 duri landak yang dijadikan sebagai trofi dirampas. Adalah hasil daripada maklumat Duli Yang Maha Mulia Sultan Johor, Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar pada 9 Ogos jam lebih kurang 10 malam di beberapa lokasi di daerah Keluang, Johor kerana disyaki terlibat dalam kegiatan pemburuan haiwan eksotik. Turut dirampas selaras senapang patah, 270 butir peluru penabur serta 1 buku lesen senjata api. Juga 54 bahagian daging babi hutan, 17 daging ayam hutan, 10 daging burung pucung, 6 daging kijang dan 2 kepala kijang. 2 lelaki maut selepas terkena renjatan elektrik di sebuah parit di Jalan Lama Gelang Patah, Pendas, Tanjung Kupang, Iskandar Puteri, Johor malam semalam. Mangsa Muhammad Faizul Muhammad Fauzi, 37 tahun dan Syahlan Muhammad, 30 tahun merupakan pekerja buruh yang sedang melakukan kerja pemasangan kabel elektrik di kawasan tersebut. Ketua Polis Daerah Iskandar Puteri, Asisten Komisioner Zulkhairi Mohtar dalam satu kenyataan berkata, ketika kejadian Syahlan Muhammad menyedari rakannya yang berada di dalam parit cuba meminta pertolongan. Mangsa kemudiannya bergegas terjun ke dalam parit tersebut sebelum kedua-dua mereka terkena renjatan elektrik yang berpunca daripada tiang lampu yang mula beroperasi pada pukul 7 malam. Kes diklasifikasikan sebagai mati mengejut. Bekas Menteri Kewangan Lim Guan Eng mengaku tidak bersalah di Mahkamah Seksyen Khas Rasuah Butterworth atas tuduhan menerima suapan 3.3 juta ringgit berhubung projek pembinaan terowong dasar laut berharga 6.3 bilion ringgit. Ini pertuduhan kedua yang dihadapi Guan Eng selepas didakwa atas kesalahan sama di Kuala Lumpur minggu lalu. Mengikut pertuduhan, anggota Parlimen Bagan itu menggunakan kedudukannya sebagai Ketua Menteri untuk menerima wang suapan berjumlah 3.3 juta ringgit bagi membantu syarikat milik Datuk Zarul Ahmad Muhammad Zulkifli melaksanakan projek terowong itu.
Perbuatan itu didakwa dilakukan di Pejabat Ketua Menteri Pulau Pinang di tingkat 28 Komta antara Januari 2011 dan Ogos 2017. Pertuduhan mengikut Seksyen 23-1 Akta XPRM 2009 dan boleh dihukum di bawah Seksyen 24-1 Akta sama yang memperuntukkan hukuman penjara maksimum 20 tahun dan denda tidak kurang 5 kali ganda suapan atau RM10,000 mengikut mana yang lebih tinggi. Projek terowong dasar laut sepanjang 7.2 km yang mencetuskan kontroversi itu bakal menghubungkan Pulau Pinang dari Persiaran Geni dengan tanah besar di Bagan Ajam. Ia dijangka bermula pada tahun 2023. Jumaat lalu, Guan Eng turut mengaku tidak bersalah di Mahkamah Seksyen Kuala Lumpur atas tuduhan meminta suapan berhubung projek yang sama. Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Bertemu kembali. Kementerian Kesihatan akan meneliti beberapa cadangan tentang jenis pelitup muka yang boleh dipakai murid sekolah supaya tidak membebankan ibu bapa. Menurut Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, antara yang dicadangkan termasuk penggunaan face shield dan pelitup muka yang boleh dicuci semula. Dia dah keluarkan, kena ada 3 lapis, 3 ply. Jadi kita minta, kalau 3 ply itu mungkin lebih mahal juga harganya. Pasal fabrik dia adalah fabrik tertentu yang diluluskan. Kita sekarang ni kita mencadangkan supaya kalau boleh tak kain biasa digunakan untuk menutup muka. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga mencadangkan supaya face shield juga boleh digunakan. Sebab face shield ini beli sekali tak perlu tukar hari-hari. Dia cuba boleh dicuci saja. Sekiranya cadangan itu diterima, penggunaannya mungkin akan diwajibkan. Sementara itu, Kementerian Kesihatan tidak menghalang mana-mana pelajar untuk memakai pelindung muka atau face shield di sekolah. Bagi Ketua Pengarah Kesihatan, Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah, meskipun belum ada bukti secara klinikal bahawa face shield dapat mencegah COVID-19, namun sekurang-kurangnya ia dapat melindungi pelajar sekolah serta membendung penularan jangkitan pandemik itu. Dan juga kita telah melihat iaitu menggunakan face shield dan boleh digunakan face shield iaitu menutup, tetapi kita tak ada lagi bukti-bukti klinikal yang mengatakan dia dapat mencegah, tetapi sekurang-kurangnya kita ada perlindungan menggunakan face shield tersebut. Dan untuk face mask, kita telah ada bukti mengatakan kalau kita menggunakan face mask, kita dapat memutuskan jangkitan penularan COVID-19 iaitu lebih kurang 60-65%. Beliau berkata demikian dalam sidang media di Putrajaya. Adakah kluster Sivagangga merupakan virus mutasi D614G yang berisiko meningkatkan kebolehjangkitan COVID-19 dalam kalangan mereka yang tidak mematuhi prosedur operasi standard SOP? Jawapannya akan diketahui dalam seminggu. Menegaskan perkara itu, Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, Institut Kajian Perubatan sedang mengkaji dan sudah mengasingkan virus COVID-19 daripada kluster Sivagangga. Menurut beliau, selain penjagaan kesihatan awam, kawalan sempadan juga perlu ditingkatkan kerana virus COVID-19 mutasi D164G turut dilaporkan di Eropah dan negara lain. Virus itu dikatakan boleh meningkatkan kebolehjangkitan lebih 10 kali ganda dalam kalangan mereka yang tidak mengikut
mengikut SOP. Datuk Dr. Nur Hisham berkata setakat ini jangkitan kluster Siva Gangga di Kedah, Perlis dan Pulau Pinang berjaya dikawal melalui pengesanan kes aktif dan perintah kawalan pergerakan diperketatkan bersasar secara pentadbiran. Di tiga negeri iaitu Perlis, Kedah dan Pulau Pinang. Jadi kita melihat kepada jangkitan yang kes yang positif dan kita mengesan iaitu active case detection dan kontak rapat. Setakat ini kita dapat melaksanakan aktiviti tersebut dengan baik dan kita dapat mengesan mereka ini dan contohnya kes di Pulau Pinang juga kita dapat mengesan. Jadi apa yang penting ialah kita pertingkatkan lagi aktiviti kawalan iaitu menggunakan kaedah kesihatan awam dan berterusan. Dan sekarang ni kita dah ada pun tempo di kawasan tertentu. Tempo tu membantu Kementerian Kesihatan untuk melaksanakan pengesanan aktif pada kes-kes kontak rapat tersebut. Menurut beliau, kluster Siva Gangga dijangka dapat dikawal sepenuhnya dalam masa seminggu lagi. Datuk Dr. Nur Hisham juga berkata kebanyakan kes positif kluster Siva Gangga dan kluster Kurau adalah disebabkan aktiviti kunjung-mengunjung yang tidak mengikut SOP. Mereka terdiri warga emas dan kanak-kanak masing-masing dalam lingkungan umur 2 hingga 70 tahun. Siasatan yang telah dijalankan melalui aktiviti pengesanan kes secara aktif dan juga saringan ke atas kontak rapat kes mendapati bahawa penularan jangkitan COVID-19 dalam kedua-dua kluster ini sebahagian besar adalah disebabkan oleh aktiviti kunjung-mengunjung semasa musim perayaan. Sementara itu, 3 lagi kes positif COVID-19 melalui kluster Kurau dikesan hari ini. Setakat ini, kluster ini telah melibatkan 2 buah negeri iaitu negeri Perak dan negeri Pulau Pinang. Mereka merupakan ahli keluarga kes pertama kluster ini iaitu kes ke 9,050 iaitu adik, biras dan anak saudara beliau yang berumur 2 tahun. Kes pertama telah mempunyai kontak rapat dengan kesemua kes baru ini semasa aktiviti kunjung-mengunjung ketika sambutan Hari Raya Aidiladha iaitu pada 30 Julai 2020. Di Kedah, pergerakan keluar masuk penduduk termasuk penduduk luar kawasan PKPD bersasar bakal diperketat bagi mengekang penularan COVID-19. Kerajaan negeri bersedia melaksanakan sepenuhnya dengan individu yang bertugas di luar tidak dibenarkan keluar dari kawasan berkenaan. Menteri Besar Muhammad Sanusi Makno juga meminta kerjasama majikan untuk tidak mengambil tindakan ke atas pekerja yang terlibat, termasuk memotong gaji, memecat atau memberhentikan mereka. MKN sudah mengarahkan Kementerian Sumber Manusia mengeluarkan satu surat. Pekerja-pekerja ni boleh dapatkan surat tu di Pejabat Kesihatan Daerah ataupun di Pejabat Daerah untuk dihantar kepada majikan dia lah. Kebenaran ataupun surat izin. Bercakap selepas melawat Pusat Operasi Bantuan Digitra, beliau memaklumkan sehingga kini keseluruhan penduduk di 3 mukim di kawasan Temko dalam daerah Kubang Pasu telah menerima bantuan bekalan makanan. Bantuan diselaraskan Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM Negeri. Tutup separuh muka diwajibkan berkuat kuasa 1 Ogos 2020. Pemakaian pelitup separuh muka diwajibkan di tempat awam dan sesak semasa menggunakan pengangkutan awam seperti bas, taksi, LRT, KTM, kenderaan e-hailing. Juga semasa berada di tempat awam seperti pasar awam, pasar tani, pasar malam, pasar raya, tempat tumpuan pelancong dan panggung wayang.
tidak diwajibkan memakai pelitup separuh muka semasa menggunakan kenderaan persendirian. Kanak-kanak berusia 2 tahun ke bawah dan kanak-kanak juga tidak digalakkan dibawa ke tempat awam yang sesak. Tidak diwajibkan memakai pelitup separuh muka ketika melakukan aktiviti fizikal serta semasa bersenam atau beriadah. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin hari ini menerima kunjung hormat Duta Besar Palestin Walid Abu Ali di bangunan Parlimen. Ini merupakan pertemuan pertama sejak Tan Sri Muhyiddin Yassin dilantik menjadi Perdana Menteri. Pelbagai perkara dibincangkan termasuk hubungan dua hala Malaysia-Palestin serta peranan kedua-dua negara dalam memperjuangkan hak dan kebebasan rakyat Palestin dari sebarang bentuk penindasan. Tan Sri Muhyiddin menegaskan hubungan akrab Malaysia-Palestin akan terus diperkukuh dengan komitmen memperjuangkan hak Palestin di pentas dunia. Duta Besar Palestin itu amat memahami pendirian dan sikap Malaysia yang tegas dalam membawa suara dan hak Palestin di platform antarabangsa. Juga berterima kasih kepada Malaysia melalui Kementerian Kesihatan yang menjalin kerjasama dengan Palestin dalam mencari kaedah terbaik menangani COVID-19. Walid Abu turut merakamkan penghargaan Kerajaan Palestin kepada Malaysia atas sumbangan kit kesihatan yang dihantar ke Palestin pada Mei lepas. Pemasangan kamera litar tertutup CCTV dengan kemampuan mengecam wajah atau face recognition di premis 24 jam mampu mencegah jenayah samun dan membantu pihak polis menjalankan tugas dengan lebih dinamik. Data seperti jantina, umur, emosi dan aliran trafik pelanggan yang disimpan bukan sahaja boleh dijadikan rujukan, malah bukti dengan 95% ketepatan gambar. Ketua Polis Kuala Lumpur Datuk Seri Mazlan Lazim, walaupun kini waktu operasi telah dihadkan sehingga jam 12 malam, masih terdapat beberapa cubaan samun yang dilaporkan kepada pihak polis. Jadi kita mintalah kalau boleh kita adakan syarikat-syarikat lain tampil jugalah untuk mengadakan alat-alat begini untuk membantu pihak polis dalam usaha untuk menangkap jenayah yang ada di Kuala Lumpur ni. So untuk makluman, pihak kita telah dapat mengurangkan kadar jenayah dalam jangka masa sampai Julai ni, iaitu 30% penurunannya. Dan untuk kita lihat kepada kes jenayah melibatkan syarikat 24 jam ni yang supermarket kan yang menjual barang-barang sebanika ni, ianya telah dapat turun daripada tahun lepas 88, tahun ini 44. Tambah beliau dengan bukti yang jelas akan memudahkan pengesanan suspek dan tangkapan boleh dilakukan dengan segera. Dalam pada itu, beliau menggesa orang awam yang mempunyai maklumat jenayah tidak bertindak sendiri dan menggunakan saluran yang betul. Jelas beliau mendedahkan aktiviti jenayah melalui media sosial milik peribadi boleh mengundang ancaman dan ugutan kepada diri dan orang terdekat. Dia mengakibatkan masalah lain lah kan, masalah lain timbul dari segi ancaman kan, dari segi macam-macam lagi lah. So paling baik dia dengan cara begini dia boleh merahsiakan diri dia dengan memberi maklumat melalui telefon. Beliau ditemui pada majlis pelancaran CCTV pengecaman wajah di sebuah kedai serba-neka Taman Desa Petaling, Kuala Lumpur. Pertukaran nama Bukit St. Paul kepada Bukit Melaka sedang diperhalusi dan masih berada pada peringkat cadangan. Ketua Menteri Datuk Sulaiman Man Ali berkata, kerajaan negeri sedang menunggu laporan rasmi mengenai cadangan itu agar tidak memberi kesan kepada pengiktirafan Melaka sebagai tapak warisan dunia UNESCO. Tetapi cadangan untuk menukarkan nama yang sinonim dengan sepatu sejarahnya, kita tak boleh tukar. Dan perkara ini pun belum diperbincangkan di peringkat kita di peringkat mesyuarat kerajaan negeri. Belum ada lagi, ya. Dan saya pun setakat ini belum menerima pun cadangan ataupun untuk menggunakan nama Bukit Sampel ke Bukit Melaka. Belum ada pun laporan atas meja saya lagi. Itu hanya ia pandangan pada sejarawan itu, ya kan. Itu niat masing-masing punya pandangan, ya boleh. Beliau ditemui selepas Perhimpunan Bulanan Penjawat Awam Melaka di Air Keruh.
Bekas Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi mengaku tidak bersalah di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur terhadap 12 pertuduhan pindaan bagi kes pecah amanah dan 2 pertuduhan pindaan rasuah membabitkan dana Yayasan Akal Budi. Colin Lawrence Squera mengarahkan pertuduhan pindaan dibacakan kepada Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid, 67 tahun, selepas membenarkan permohonan pihak pendakwaan untuk meminda 14 pertuduhan tersebut. Juga pindaan 2 pertuduhan rasuah membabitkan pemotongan perkataan penambahan daripada ayat perolehan penambahan pembekalan cip pasport. Bagaimanapun pihak pembelaan membantah pengubahan tuduhan yang diubah pada saat-saat akhir. Setakat ini 85 saksi telah memberikan keterangan. Perbicaraan bersambung esok. Beralih kepada perbicaraan kes pinda laporan audit, 1MDB membabitkan Datuk Seri Najib Tun Razak. Saksi utama pendakwaan bekas Ketua Audit Negara Tan Sri Amrin Buang memaklumkan bahawa langkah kerajaan membenarkan pihak 1MDB menyemak laporan Jabatan Audit Negara ialah satu penghinaan. Perkara itu dimaklumkannya ketika pemeriksaan balas oleh Peguam Tan Sri Syafiee Abdullah. Jelas beliau ia satu penghinaan apabila pihak diaudit iaitu 1MDB bukan sahaja dibenarkan menyemak laporan di setiap halaman dan perenggan, malah pendirian Jabatan Audit Negara dalam laporan itu boleh dibuang. Selain itu, Tan Sri Amrin juga diminta untuk memendamkan sahaja pendiriannya. Bagaimanapun, beliau tidak menyebut siapa individu terbabit. Tan Sri Amrin turut menyifatkan mesyuarat pada 24 Februari 2016 itu sesuatu yang ganjil apabila Setiausaha Sulit Kanan Datuk Seri Najib, Tan Sri Shukri Saleh mengetahui kandungan rangka laporan dan meminta beberapa isu tertentu dibuang. Apa lebih mengecewakan beliau ialah apabila bekas CEO 1MDB, Arukanda Kandasamy, dibenarkan duduk bersama menyemak laporan tersebut dan memadamkan rujukan. Perbicaraan bersambung Rabu ini. Kempen pembudayaan norma baru menuntut kerjasama pemimpin masyarakat lebih proaktif. Justeru kawalan kendiri individu memberi kesan menyeluruh kepada penduduk di sekitar kawasan perumahan dan kejiranan. Satu pengumuman yang sangat baik daripada Perdana Menteri supaya semua pemimpin masyarakat serta kampung mengambil tanggungjawab untuk membantu pihak kerajaan dan Kementerian Kesihatan Malaysia dalam usaha untuk memberi peringatan serta nasihat kepada masyarakat supaya mematuhi SOP yang telah dikeluarkan. Memberi penjelasan kepada penduduk agar betapa bahayanya COVID ni. Dan kita memberi penjelasan kepada penduduk, kita kena ikut arahan SOP ni. Kita kena ikut garis panduan yang telah dikeluarkan oleh kerajaan. Menjadi tanggungjawab semua untuk memastikan norma baru sebagai budaya masyarakat Malaysia. Baiklah, berita tengah malam berakhir di sini. Rantaian jangkitan COVID-19 belum diputuskan sepenuhnya. Jangan lupa memakai pelitup separuh muka ketika berada dalam pengangkutan awam atau di kawasan tumpuan umum. Saya Tun Julia Muhammad Tahir. Selamat malam dan selamat beristirahat.